Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-imam Ghazali wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sambung muka surat 66 pada kata wa'lam. Nah, situ ke? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa'lam, hendaklah kamu ketahui, annal abda, sesungguhnya hamba, fi haqqi dinihi, pada hak ugamanya, ala salasi darajatin, di atas 3 kedudukan. Imma salimun, sama ada dianya orang yang sejahtera, aw rabihun, ataupun yang beruntung, aw khasirun, ataupun orang yang rugi. Imma salimun, sama ada dianya orang yang sejahtera. Macam mana orang yang sejahtera? Wa huwa muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi, iaitu orang yang memadai ala ada'il faraidi, atas melaksanakan benda yang fardu, wa tarkil ma'asi, dan dia meninggalkan setiap perkara yang maksiat. Inilah satu tiga kisah orang Arab Badawi ke. Dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya perkara apa yang sekadar dia buat tu memasukkan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala, dengan makna selamat dia daripada api neraka. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan berkaitan dengan melakukan ibadat-ibadat fardu. Maka dia kata, aku akan melaksanakan benda tersebut, maka boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga dah. Yang kedua, jadi dia tu orang sejahtera. Sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada neraka lah. Aw rabihun, ataupun orang yang beruntung. Ini lebih daripada orang yang salimun. Wa huwa rabihun itu al-mutatawwi'u, orang yang sanggup buat ibadat-ibadat sunat, bil qurbati, dengan sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafili, dan mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat. Orang yang sanggup mengerjakan benda-benda yang menghampirkan diri kepada Allah dan mengerjakan ibadat-ibadat sunnah. Dengan dalil Allah Ta'ala nyatakan minhum muqtasidun. Itu bagi orang yang salimun. Bagi orang yang rabihun, Allah Ta'ala firman, wa minhum sabiqum bil khairat. Itu orang yang jenis kedua.
Orang yang jenis ketiga khasirun, orang rugi. Wa huwal muqassiru anil lawazimi, orang yang cuai daripada menunaikan segala fardu-fardu. Hak ni Allah Ta'ala sebut pada Fatir ayat ke-32, faminhum zalimun li nafsih, mereka yang menzalimi ke diri mereka sendiri. Fa illam taqdir an takuna rabihan, jika kamu tak mampu nak jadi orang yang beruntung, fajtahid, maka bersungguhlah kamu an takuna saliman, bersungguhlah kamu menjadi orang yang sejahtera, selamat daripada azab. Jadi sama jugalah orang yang berniaga. Kita berniaga, kalau kita tak mampu nak mendapat keuntungan daripada perniagaan kita, paling tidak biar balik modal. Kita berniaga tu biar orang panggil tak rugi. Dengan modal kita 10,000, paling tidak biar dapat 10,000. Ni bukan kata tak dapat 10,000, 5,000 pun tak dapat. Ni orang yang rugi. Antakuna khasiran wa iyyaka, dan berjaga kamu, summa iyyaka, kemudian ingat, jaga-jaga. Tu summa iyyaka tu ziyadah min naskah lah. Ada setengah naskah dia tambahkan dengan kata iyyaka summa iyyaka. Berjaga kemudian berjaga kamu, maksudnya kena benar-benar berjaga. Antakuna khasiran, bahawa jadi kamu orang yang rugi. Kena ingat betul-betul, kena ingat, jangan jadi kita orang yang rugi. Wal amdu, dan bermula hamba fi haqqi sairil ibad, pada hak sekalian manusia, lahu salasu darajatin, ada 3 keadaan juga. Jadi masalah kita dengan manusia ni, setengah ulama kata afdalnya kita bergaul dengan manusia, itu lebih afdal daripada kita beruzlah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, dia mengambil pendekatan supaya beruzlah tu lebih elok daripada kita bergaul. Kerana bila bergaul ni pehel-pehel lah, ada hak-hak yang tak dapat kita tunaikan. Kecuali kita tu orang yang diperlukan oleh masyarakat. Kita ni ustaz ke, tok lebah ke, kita ni imam di kampung-kampung, kalau kita tak mari solat berjemaah, kita beruzlah. Jadi pada waktu tu orang tak ada nak dapatkan berjemaah, maka waktu tu kita afdal bermuamalah, maksudnya berada dalam kampung kita daripada uzlah. Jadi kalau kita ni tak ada apa-apa, kalau kita tak ada pun orang boleh hidup, maksudnya beragama, maka setengah pandangannya lebih baik kita beruzlah lah. Tapi kata guru kita, uzlah ni tak semestinya kita kena pergi dalam gua. Kita biar ada satu tempat khusus yang mana kita tu bersendirian, tak apa dah. Di dalam rumah kita, pondok kita, ada tempat khusus yang mana kita beruzlah. Sebab itulah kebiasaannya kalau kita tengok pondok-pondok dulu, binaan pondok tu tak besar, serta pula penghuni setiap pondok tu satu pondok satu orang. Tujuannya biar dia tu beruzlah lah. Jadi kalau ada 2-3 orang tu dia tak jadi apa untuk belajar lah. Biasanya dia akan jadi buah dan sebagainya. Al-ula, yang pertama, hamba pada hak sekalian hamba yang lain, an yanzila fi haqqihim, menempati pada hak mereka itu manusia, manzilatul kiram, akan tempat yang mulia, al-bararati minal malaikah, tempat al-kiramil bararati, tempat yang mulia daripada malaikat. Yakni dia tu dengan manusia lain tu suka malaikat. Bagusnya wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim, iaitu orang yang berusaha pada urusan manusia, kerana
kerana kasihan kepada manusia tu dengan lemah lembut, rifqam bihim, mereka berlemah lembut dengan manusia, tak berkasarlah. Jadi kalau kata sifat macam mereka ni kinayah bagi seseorang yang sangat baiklah. Dia tidak ada tujuan apa-apa. Dia semata-mata nak tolong manusia sebab di dalam hati mereka tu ada rasa kasih sayang. Belah kasih. Wa idkhalan lisururi ala qulubihim, dan memasukkan kegembiraan atas hati manusia. Dia tidak kata kecek kasar menyebabkan orang terasa dengan ucapan dia dak. Cakapan dia lemah lembut. Jadi orang pun jadi gembira hati bila bersama dengan dia. As-saniyatu, dan keadaan kedua seorang hamba dengan sesama manusia itu an yanzila fi haqqihim manzilatal bahaim wal jamadat. Menempati pada hak segala manusia tu tempat binatang dan jamadat. Jamadat ni benda tak bernyawa lah, seperti batu, kayu. Fala yanaluhum, dan tak mengena, yakni tak mencapai khairuhu akan manusia tu oleh kebaikannya. Manusia tak dapat sedikit pun kebaikan daripada dia. Kalau jamadat ni tak dapat kebaikan rasa lah. Walakin yakufu anhum syarrahu, tetapi tertegah daripada mereka tu kejahatan. Maksudnya dia tak khianat kau orang, tetapi dia tu tak memberi manfaat pada orang lain. Ibarat kalau kata air duduk di mustakmal lah, suci tapi tak menyucikan. Kalau yang pertama tu menempati bagi air mutlak, dia tu suci lagi menyucikan orang lain. Orang ni lah orang hak khairun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda hak pertama tadi, sebaik-baik kamu anfa'ul linnas, dapat memberi manfaat bagi orang lain. Kita pun sama. Kita duduk di pondok, kita balik ke rumah, kita berada di alam kerja ke apa semua, biarlah kita menepati orang yang pertama. Macam mana? Kita membantu ke orang lain. Maksudnya orang lain itu selesa dengan kewujudan kita. Tapi kalau kita tak mampu duduk pada tahap yang pertama, duduk tahap kedua, tak apa dah. Kita tak khianat orang lain, tak buat jahat pada orang lain. Orang lain tak tersakiti pun dengan kewujudan kita ni. Asal satu, dan kedudukan yang ketiganya manusia, hamba bersama dengan manusia ni, an yanzila fi haqqihim, menempati mereka itu manzilatal aqaribi, kala jeking. Kalau jeking ni sunat bunuh lah, moga bahaya. Wal hayati, dia ular. Wasiba, dia binatang buas. Wasiba'id dariyati, binatang buas. La yurja, yang mana tak diharapkan khairuhu, akan kebaikannya, wa yuttaqa syarruhu, dan orang takut akan kejahatan dia. Ni janganlah kita menempati orang ketiga yang mana kalau kita mati, orang suka dengan kematian kita. Orang tidak ada rasa sedih, orang rasa syukur pula. Dia mati, sujud syukur. Kerana dah selamat orang daripada kezaliman dia, khianat dia pada orang. Fa illam takdir, maka kata muallif kita rahimahullahu taala, jika kamu tak mampu ala antal tahiqa bi ufkil malaikah, kamu tak mampu pada nak melaksanakan hak tingginya malaikat tadi, kedudukan para malaikat, maksudnya kedudukan pertama tadi, fahzar, maka jaga-jaga kamu antanzil, jaga-jaga jangan siapa turun andarajatil bahaimi, jaga-jaga kamu jangan terturun kamu daripada anlitarki, maksudnya tinggal daripada kedudukan yang kedua tadi, iaitu kedudukan darajatil bahaimi wal jamadat, kedudukan binatang dan benda-benda yang tak bernyawa tadi. Tinggal daripada darajatil bahaim ila maratibil aqaribi, kepada martabat yang ketiga, iaitu martabat kala jeking. Aqarib tu jamuk. Wal hayati, dan ular. Wasibak,
wasiba'id dariyati, dan binatang-binatang buah. Jangan siapa kita ni menempati kedudukan yang ketiga. Duduk di kedudukan kedua pun tak mengapa sikit. Fa in radita li nafsika, dan jika engkau redha dengan kedudukan kamu, an-nuzula min a'lal illiyin, kalau kamu redha dengan diri kamu tu turun jatuh min a'la illiyin, daripada kedudukan yang tinggi, fala tarda laha bil huwiyyi, maka janganlah kamu redha baginya itu dengan jatuh ila asfalis safilin, kepada tahap yang paling rendah, pada tahap yang paling rendah. Fala'allaka tanju kafafan la laka wala alaika. Fala'allaka, la'alla ni litaraji, harap-harap. Fala'allaka, maka harap, tanju kamu ni selamat, kafafan, memadai, la laka, tiada manfaat, daripada kamu, wala alaika, dan tiada mudarat daripada kamu. Maksudnya harap-harap kalau kamu tak boleh nak duduk tahap tinggi, janganlah kamu jatuh kepada darjat yang paling rendah. Jadi mudah-mudahan kamu duduk pada memadai, pada tempat yang mana la laka, yakni orang tak dapat manfaat daripada kita, wala alaika, dia orang tak dapat mudarat daripada kita. Jadi kalau dapat manfaat pada kita, itu kedudukan yang pertama. Kalau kena mudarat daripada kita, itu kedudukan yang ketiga. Jadi duduklah di tangga kedua kalau kamu tak boleh nak duduk tangga ketiga. Jadi masalah khianat kau orang, buat zalim kau orang ni ada pada mana-mana peringkat. Daripada sekecil-kecil manusia, budak-budak, dia ada buat khianat. Dia khianat ke adik dia ke. Manusia hok lebih dewasa sama juga. Tu khianat dia tu lebih luas lagi. Dia khianat kepada saing dia ke, kaum keluarga dia ke, jiran tetangga dia ke, orang bawah dia ke. Tu lebih luas lagi. Dan kalau orang tu ada kekuasaan, kezaliman dia tu kalau dia nak buat tu lebih luas lagi. Ia bergantung atas diri dia. Sama ada dia tu orang yang duduk tahap tamu, untung sekali kalau dia ada memegang ke mana-mana jawatan. Dia ada anak-anak buah dia di bawah dia tu, orang bawah dia tu akan mendapat manfaat yang sangat besar, sebab dia ni jenis orang pertama. Tapi kalau majikan dia tu orang jenis kedua, anak buah dia tu tak dapat manfaat mana. Tapi tak adalah kata terzalim. Tapi kalau duduk tahap 3, boleh majikan begini, boleh ketua begini, pemimpin begini, nyanyalah orang bawah. Boleh orang tua begini, ada anak jenis begini, samalah tu. Jadi mudah-mudahan kita tilik pada diri kita, biarlah tidak di atas diri kita tu buat aniaya orang. Orang buat aniaya pada kita tak apalah. Adapun kita buat aniaya pada orang, tu kita harap sekali lah supaya Allah Ta'ala jauhi ke kita daripada keadaan tersebut. Sebab inilah kedudukan orang akan muflih pada hari akhirat. Sebab amalan dia tak banyak, lepas tu ataupun banyak sekalipun, dah dia buat jahat ke orang, kata buruk pada orang, dia banyak nak kena bagi amalan dia pada orang lain. Fa'alaika fil bayadi naharika an la tashtagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika. Maka hendaklah, yakni lazimlah, fi bayadi naharika, pada siang hari kamu tu, an la tashtagila, bahawa jangan kamu bersibuk, illa bima yanfa'uka, daripada benda hak bawa manfaat pada kamu saja, fi ma'adika, pada tempat kembali kamu. Jadi penuhkanlah kehidupan kita tu dengan manfaat untuk tempat kembali kita, au ma'ashika, ataupun untuk kehidupan kamu, yakni dunia kita. Kamu kerja buat dengan cara halal, tak apalah. Allazi la tastaghni anil isti'anati bihi ala ma'adika. Allazi la tastaghni, yang mana kamu tu tak terkaya, maksudnya kamu berhajat, anil isti'anati bihi, yang mana tolong dengan nyo dunia tu.
ala ma'adika, atas kehidupanmu. Maksudnya kehidupan yang kita tu tidak terkaya, maksudnya kita berhajat untuk meneruskan kehidupan kita, maka tak apalah kamu buat kerja tadi, tetapi jangan siapa menzalimi orang. Seperti mana orang jual beli, hak kita dak sebut malam-malam tu, bab jual beli. Siapa dia yang jujur dengan jual beli dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Akan ditempatkan bersama syuhada solihin. Tu balasan yang sangat tinggi bagi orang yang jujur di dalam perniagaan. Dia tak buat zalim kat orang, dia tak khianat orang. Bagi lama kata lama, bagi baru kata baru, bagi harga modal kata harga modal, kalau bagi boleh untung kata bagi ada untung dah. Ni bagi dia dapat untung dah, tapi dia kata saya tak boleh kurang dah ni harga modal dah. Harga modal dia tipu orang, tak boleh. Tak ada barakat dalam urusan dia. Fa in ajazta anil qiyami, jika kamu tak mampu daripada mendirikan bihaqi dinika, pada hak agama kamu, dinika ma'a mukhalatatin nasi wa kunta la taslamu. Din ni kading di sini, bukan dunia ada. Din kan. Fa'in ajazta, dan jika kamu tak mampu mendirikan hak agama kamu, ma'a mukhalatatin nas, serta kamu bercampur dengan manusia. Kamu tak mampu nak menunaikan hak tadi. Wa kunta la taslamu, dan adalah kamu tak selamat. Yakni daripada menganiaya orang lah. Daripada buat khianat ke orang, ataupun agama kita sendiri itu tak selamat dengan sebab pergaulan kita dengan masyarakat. Fal uzlatu aula laka. Jadi Imam Ghazali sendiri pun sebut, kalau dia qaid, Imam Ghazali pun qaid di sini. Qaid uzlah tu lebih patut bagi kamu tu jika tak selamat. Jadi maksudnya kalau selamat tak apalah. Ni kalau tak selamat maka aulanya uzlah, menyendirikan diri. Jadi uzlah tu seperti mana kita sebutlah, duduk di rumah pun boleh dah nak uzlah. Ada ruangnya bagi diri kita. Dan uzlah kita tu pada masalah menyedikitkan makan, menyedikitkan berkata-kata, menyedikitkan tidur, dan menyedikitkan bergaul. Empat benda tu. Kalau kita sekarang agak menyedikit kepada main telefon. Zaman kita sekarang ni. Zaman dulu ulama-ulama dulu tak ada benda tu. Fahuwa baik, fal uzlatu aula laka fa'alaika biha, maka hendaklah kamu dengannya dengan uzlah. Fa fiha najatu wassalamah, maka padanya, pada uzlah tu ada kejayaan dan keselamatan, yakni bagi agama kita. Fa in kanat alwasawisu fil uzlati, jika ada bisikai waswas fil uzlah, dalam uzlah kamu tu tujazibuka ila ma la yurdillah ta'ala, menarik kamu kepada bagai hak tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Kalau ada lah bisikai begitu. Walam taqdir ala qam'iha, dan kamu tak mampu atas nak mengalahnya al-wasawis tu biwazaifil ibadah, dengan tugasan-tugasan ibadah. Fa'alaika bin naum, maka hendaklah kamu tu dengan tidur. Imam kata kita tidur. Kalau kita tak mampu dengan bisikai-bisikai hak tak molek, kalau kita tak tidur ni, kita melakukan benda hak dicegah oleh agama, mengata kau orang ke, melihat benda hak tak molek ke, maka kata Imam Ghazali fa'alaika bin naum, sebab mu tak mampu nak lawan. Setan dah asupmu, buat benda ni lah, kecek benda ni lah. Sedangkan benda tu benda yang ditegah syarak, maka tak dapat benda lain dah. Aku ni kalau tidur baru aku dapat lawan. Tidur, kata Imam Ghazali. Ada waktu elok tidur. Fa'alaika bin naum. Fahuwa, maka tidur itu
ahsanu, lebih elok, ahwalika wa ahwalina, keadaan kamu dan keadaan kita. Maksudnya kita dapat mencegah diri kita daripada buat jahat kat orang, buat maksiat dengan tidur. Tidur. Sebab itulah tidurnya orang zalim tu ibadat. Tu. Orang zalim kalau dia tidur ibadat bagi dia. Apa? Kerana dapat menahankan dia tu daripada buat zalim. Sebab kalau dia bangun buat zalim, tidur. Untuk mencegah kezaliman tadi, untuk mencegah dia buat jahat kat orang. Ada juga waktu tidur ni lebih molek pada jaga. Iza ajazna anil ghanimati radina bisalamati fil hazimati. Jika kita tidak mampu untuk Iza ajazna, jika kita lemah, an ghanimah radina bisalamah, daripada ghanimah, daripada untung, ghanimah keuntungan lah. Radina bisalamati, maka redalah kita memadai dengan selamat, fil hazimah, daripada kalah, daripada rugi kita tadi. Jadi kalau kita bangun, kita ni kalah dengan setan buat maksiat, sepatu orang bangun boleh buat ibadat. Jadi daripada kita kalah dengan melakukan maksiat, terkesan dengan bisikan setan, baik kita saat itu selamat, walaupun kita tak dapat untung dengan sebab kita tak bangun buat ibadat. Tengok agama ni nak cegah kepada benda-benda kemungkaran, benda kezaliman ni, sehingga suruh tidur lah pula. Fa akhissa bihalin man salamatu dinihi fi ta'tilil hayatihi. Ta'jub, fi'il ta'jub. Khissatu fi'lun ta'jub. Dalam apa nota kaki dia kata fi'lun ta'jub, ajib. Maka ajib bihali, dengan keadaan man salamatu dinihi, mereka yang selamat agamanya, fi ta'tili hayatihi, pada meninggalkan kehidupan. Yakni dengan cara dia tidur saat ni. Waj'alil mauta rahana min kulli syarr. Minta Allah Ta'ala jadikan mati itu rehat kita daripada melakukan kejahatan. Fi ta'til hayatihi izin naumu akhul maut, kerana tidur itu saudara bagi mati. Tidur itu saudara, saudara bagi mati. Fa akhissa bihali man salamatu dinihi, mereka yang mana selamat agamanya, fi ta'tili hayatihi, dengan meninggalkan kehidupannya, dengan cara ia tidur tadilah. Izin naumu akhul maut, kerana tidur itu saudara bagi mati. Wa huwa ta'tilul hayat, maka memberhentikan dia tu daripada hidup. Wattihakum bil jamadati, dan bersamaanlah dia tu dengan benda jamadat, dengan benda kayu batu tadi, iaitu kategori yang kedua. Jadi di zaman-zaman mereka tadi tu ramailah orang-orang uzlah di bukit-bukit apa semua tu, kerana tak mampu nak cegah ke diri dia. Qala al-mu'allif adabul al-isti'dadi li sa'iri salawat, adab pada bersedia bagi sekalian solat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. اللهم انفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.